Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Bersama dengan saya Nur Afifah Husna binti Hamzah selaku moderator pada hari ini, ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana diberi keizinan untuk kelangsungan program ini, dan saya juga ingin berterima kasih kepada yang sudi hadir untuk mendengar perkongsian kita pada malam ini. Okey, baiklah, tajuk kita yang akan dikupas pada malam ini ialah borderline personality disorder, satu penyakit, satu kecelaruan personality yang agak mencabar untuk dirawat. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan sesi perkenalan kita dengan panel, iaitu Dr. Khadijah Hasanah Abang Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan persoalan yang pertama. Okey, apakah itu borderline personality disorder dan apakah simptom kepada penyakit ini? Itu silakan Doktor. Okey, terima kasih Afifah sebagai moderator dan terima kasih kepada Medical Student Council USIM. Dan kali ini dan malam ini kita berbincang pula tentang topik borderline personality disorder. Okey, jadi borderline personality disorder kalau dalam bahasa Melayu agak-agaknya apa ya? Kalau personality disorder ialah kecelaruan personality. Borderline ni kalau ikutnya yang diberi dia guna perkataan ambang. Kecelaruan personality ambang. Jadi nak cakap pun rasa macam tak kena. So saya guna perkataan borderline personality disorder lah untuk lebih memahami, kerana saya rasa BPD atau borderline ni lebih mudah difahami ya. Dan kalau kita ikutkan pada definisi sebenarnya borderline ni, kenapa diberi nama borderline pada mulanya pun sebab masa dulu-dulu pakar pada zaman dulu tu dia lihat adanya simptom-simptom yang dia rasa nak macam psikosis pun ada, nak macam neurosis pun ada. Dulu dia panggil neurosis ya, simptom berkenaan dengan mood. Ya, maksudnya mood sama ada kemurungan atau anxiety ni dulu dikategorikan sebagai neurosis. Jadi dia rasa macam borderline ni ya, pesakit ni fit di tengah-tengah. Jadi dia rasa antara psikosis dengan neurosis. Tetapi pada zaman sekarang kita tahu dia lebih kepada neurosis daripada psikosis ya. Maksudnya kalau kita tengok pada ciri-ciri borderline nanti dia lebih banyak simptom neurosis ataupun berkenaan dengan mood ya, berbanding dengan simptom psikosis. Okey, jadi tu sedikit sejarah lah. Okey, jadi bila kita cakap apa tu borderline personality disorder, kita pergi kepada definisi dia, iaitu apabila adanya satu pattern ya, ketidakstabilan. Ya, dia punya keyword kat sini ialah ketidakstabilan. Maksudnya ketidakstabilan dari segi relationship ya, hubungan, dari segi emosi, dari segi self image seseorang itu ya. Jadi itu secara ringkasnya. Tapi kalau kita pergi lagi dalam ya, kepada kalau tengok pada kriteria DSM-5 ya, kita lihat satu persatu ya, ada 9 kat sini. So yang pertama tu dia takut pada abandonment, maksudnya takut ditinggalkan. Sama ada takut ditinggalkan itu suatu perkara yang betul-betul berlaku, ataupun dia dah di-imagine dulu. Maksudnya benda tu tak jadi lagi tapi dia imagine yang dia akan ditinggalkan, jadi dia rasa takut teramat sangat. Okay, so dia akan cuba ya apa-apa cara untuk nak mengelakkan daripada ditinggalkan. Okay, kemudian kita cakap pasal unstable relationship tadi kan. Okay, so kat sini mereka mengalami masalah di mana hubungan yang dia ada dengan orang lain tu menjadi tidak stabil. Di mana bila dia sukakan seseorang, orang kata suka sangat-sangat ya, dia idolize ataupun idealize ya seseorang itu, dan
apabila sesuatu berlaku menyebabkan dia rasa dia tak suka dah pada orang ni, maksudnya dia akan benci sungguh-sungguh. Jadi di sini dia sebenarnya create distress pada pesakit tersebut dan juga distress pada orang sekeliling. Ya, kalau katakan sebagai seorang anak mempunyai BPD ni, maksudnya kepada ibu bapa dan kepada ahli keluarga yang dalam serumah tu, kejap sayang, kejap benci, kejap sayang, kejap benci. Jadi dia menyebabkan orang di sekeliling tu jadi confused pun ada, jadi macam stres sangat-sangat kan, tak faham apa benda yang nak sebenarnya. Okay, jadi kat sini kita lihat dari segi tak stabilnya relationship tu. Okay, tu keluarga. Kalau dengan kawan-kawan pun, mungkin kawan-kawan pun akan rasa macam dia ni dia nak apa kan? Kejap nak kawan, kejap suka sangat kita, kejap tak suka. Jadi dia ada macam kejap suka, kejap tak suka. Alright. Kemudian in terms of self image, maksudnya dia pun confused dengan identiti dia sendiri, Kemudian dia sentiasa rasa kekosongan, rasa empty. Ni kita panggil chronic feeling of emptiness. Maksudnya rasa macam kosong aja. Macam tak ada emotion ke ataupun tak ada feeling dan susah juga. Jadi bila dia nak bercerita dengan orang pun dia susah nak cakap sebab perasaan dia kosong. Okay. Kemudian dia ada in terms of kita kata affective instability ataupun mood swing. Jadi turun naik. Jadi dia episodik, boleh jadi mood dia down ataupun mood dia jadi cepat marah atau terlalu anxious. Cuma beza dengan kalau kita kata bipolar disorder, maksudnya dari segi durasi lah. Maksudnya kalau borderline ni dia sekejap-sekejap. Yes, either a few hours, beberapa jam saja atau kadang-kadang boleh jadi beberapa hari tetapi tidaklah selama bipolar tu. Alright. Kemudian dia jenis yang impulsif impulsif dalam aspek yang boleh orang kata self-damaging. Maksudnya menyebabkan dia melakukan perkara yang mungkin dia tak berfikir panjang kan, dan mungkin membahayakan diri. Contohnya macam kata spending maksudnya dia berbelanja tanpa ada pertimbangan. Kemudian dia mungkin mengadakan hubungan seksual, dia tak fikir siapa pun, okay. Jadi mungkin ada multiple partners. Kemudian dia boleh involve dalam substance abuse ataupun penggunaan salah guna dadah, Kemudian contohnya macam reckless driving, maksudnya memandu dengan cuai, dan binge eating, makan berlebihan. Jadi kadang-kadang bila dia terlalu impulsif, dia boleh melakukan impulsivity ni dalam pelbagai aspek yang saya terangkan tadi. Okay. Kemudian yang kita selalu nampak juga kalau kata nanti you all kerja dekat macam contohnya kecemasan ataupun medical ward, anda akan berjumpa dengan pesakit borderline ni yang selalu datang ke ED disebabkan self-harm behavior, mencederakan diri sendiri ataupun cubaan untuk membunuh diri. Okay. Jadi self-harm ni apabila dia melakukan sesuatu untuk mencederakan diri tapi mungkin tak berniatlah untuk nak mati. Bila kita tanya dia kata bukan nak mati doktor, saya buat ni sebab nak rasa hidup contohnya. I want to feel alive contohnya. Ataupun saya nak rasa nak lepaskan geram ataupun nak hilangkan kesakitan. Hilangkan kesakitan dengan kesakitan kan. Kalau kita dengar pun macam lain macam, tapi kadang-kadang tu yang berlaku. So anda mungkin berjumpa dekat kecemasan ataupun di ward medical lah bila dia overdose ke apa ke, jadi dia mungkin akan masuk ke ward medical. Alright. Selain daripada melakukan self-harm ataupun suicidal attempt tu, kadang-kadang ada juga yang jenis dia lebih kepada threatening. Maksudnya dia menakutkan, macam contohnya dengan ahli keluarga kan. Dia kata kalau tak dia akan buat macam ni, dia akan cederakan diri dia. So sometimes dia berunsur ancaman ataupun threat. Okay. Kemudian in terms of anger pula, dari segi kemarahan tu dia susah nak kawal.
Kan, jadi kadang-kadang mereka ni selalu ada kita panggil outburst of anger. Maksudnya selalu jadi mengamuk ke kan, dan mungkin bergaduh ya. Jadi mengamuk ni saya ada seorang pesakit yang memang baru umur, kalau ikutkan baru dalam 14 atau 15 tahun, tapi memang disruptif di mana bila dia mengamuk tu dia akan pecahkan pintu, dia akan tumbuk dinding ya, dan lakukan macam-macam. Jadi untuk family ya yang mempunyai anak ataupun ahli keluarga yang mempunyai borderline personality ni memang mencabar ya. Jadi kalau kita tak faham bahawa ini adalah suatu penyakit, maka kita akan rasa geramnya dengan dia kan, perangai dia buat macam tu. Sebab bila kita cakap pasal anger outburst ni, dia bukannya sekali je jadi. Kan? Personality maksudnya dia akan terjadi berkali-kali. Okay? Bila jadi sekali mungkin kita boleh sabar lagi. Tapi kalau dah jadi berkali-kali, kadang-kadang boleh juga kita sebagai ahli keluarga ataupun kawan ke kan, kadang kita tak sabar. Kita tengok, rasa macam nak pukul dia balik kan. Ataupun nak ikat dia ke. So kita akan ada perasaan macam tu, geram. Okay. Kemudian yang last tu ya, di mana kadang-kadang mempunyai idea paranoid ya, ataupun episod dissociatif ya. Tapi yang ini adalah transient, maksudnya dia sekejap aja. Dia tak sama macam kalau dalam orang yang mengalami masalah psikosis ya. Jadi apa yang berlaku pada mereka ni sekejap aja dalam keadaan masa dia tengah betul-betul stres tu. Okey? Jadi ni adalah 9 ya simptom yang berkaitan dengan borderline personality. Ya, so kalau untuk nak diagnose at least 5 lah daripada simptom tersebut, dan selalunya kena lebih daripada 2 tahun, dan benda ni pervasive, maksudnya berlaku di semua tempat. Maksudnya bukan dengan keluarga saja, dengan kawan tak ada apa-apa pun. Maksudnya bila kita cakap pasal personality, maksudnya it's part of the personality, and dia menjadi bermasalah sebab dia mengganggu dari segi hubungan, dari segi pekerjaan contohnya ya. Jadi dia disruptif begitu. Okay. So itu secara intro lah untuk definisi penyakit borderline. Okay, baiklah, terima kasih doktor. Okay, saya ulang semula traits BPD ni, dan kalau salah doktor betulkan. Okay, yang pertama takut ditinggalkan. Yang kedua hubungan yang tidak stabil. Yang ketiga chronic feeling of emptiness, rasa kosong. Yang keempat ada mood swing. Yang kelima ada impulsive behavior. Yang keenam ada self harm behavior. Yang ketujuh explosive anger. Yang ke-8 paranoid or dissociative behavior. So satu lagi apa benda doktor? Saya terlepas. Relationship dah. Apa? Unstable self image. Okay, yang tu saya terlepas. Self image ya. Jadi kan doktor, bila cakap kalau diagnose ada 4, ada 5 kan. So kalau ada orang tu ada 3 ke 2 ke, dia jadi macam mana doktor? Okay. Kita ni bila kita cakap pasal personality, kalau kita lihat pada jenis-jenis personality disorder kan, sebagai medical student kita belajar jenis-jenis personality disorder. Tetapi sebenarnya it's part of secara umumnya kita kata jenis types of personality lah ya. So dia boleh jadi kita ada personality traits. Maksudnya mungkin saya ada sedikit ya personality traits borderline ke, histrionic ke, narcissistic ke, tetapi dia tidak fulfill that criteria menjadi disorder. Maksudnya saya mungkin ada sikit tapi dia tidak mengganggu hidup saya. Okay? Dia tidak mengganggu hubungan saya, maka dia bukan dikategorikan sebagai suatu penyakit ataupun disorder ataupun kecelaruan lah. Ya? Jadi tapi dalam setiap kita memang ada sikit-sikit traits tu. Kalau kita tengok kadang-kadang ada sikit, kadang-kadang ada yang ini yang itu kan. Tapi jangan risau. Maksudnya kalau dia tak fulfill kriteria tu, maksudnya anda tidak layak lah untuk didiagnose sebagai seseorang yang mempunyai
kecelaruan personality. Ya, sebab bila kita diagnose ni maksudnya ialah kita perlukan rawatan, ya, maksudnya dia something yang serius. Ya, tetapi kalau ada sikit-sikit tu mungkin maksudnya kita can work on it, ya. And benda tu maksudnya tidaklah mengganggu sangat kita punya kehidupan lah. Oh, okey, baiklah. Macam mana pula doktor kalau dia ada satu je traits tapi satu tu mengganggu hidup dia? Satu tu mengganggu ya. Okey. Then dia kena identify lah apa traits yang dia ada, ya. Dan mungkin kena fokus pada situlah. Contohnya kalau kata dia ada isu in terms of unstable relationship kan. Dia bila berkawan dengan orang dia rasa macam kejap suka, kejap bila tak suka tu rasa benci sangat-sangat. And benda tu menyebabkan dia tak ada kawan. Kan? Dia tak ada kawan. So sebab kawan pun dah fed up dengan dia, jadi dia tak ada kawan, dia duduk sorang-sorang. So kalau dia identify this is my issue, ya. So mungkin dia kena sama ada dia self-help, cari kat internet ya macam mana nak improve in terms of relationship. Kan? So dia tengok bila dia baca-baca aku ni ada macam trait lah borderline ni kan. So mungkin dia boleh tengok pada isu relationship tu macam mana nak improve. Ya, improve sama ada guna self-help dekat internet kita boleh cari a few things, tips-tips macam mana nak improve relationship. Dan yang kedua mungkin boleh pergi jumpa macam contohnya counselor ya ataupun psychologist ya. Mereka boleh bantu dalam peringkat awal tu. Maksudnya bila ada sikit trait tu dia mungkin mengganggu sikit tapi tidaklah mengganggu banyak ya. Di mana mungkin tak perlu pun sampai jumpa psikiatris lah. Kan, maksudnya you boleh buat sendiri, boleh usahakan sendiri ataupun jumpa kaunselor atau psikologis. Okay? Okay, baiklah. Terima kasih doktor. Okay, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okay, biasakah diagnosis borderline personality disorder ni dalam kalangan pesakit mental? Maksudnya kalau sekali seorang tu pergi, berapa peratus dia akan dapat diagnosis tu? Maksud saya kebiasaannya. Okey. Kebiasaannya bila pesakit datang jumpa kami kebiasaannya kami tak diagnose straight away dengan borderline personality disorder. Ya. Selalunya dia datang akan ada simptom lain selalunya. Contohnya macam sebab borderline personality disorder ni dia ada comorbid yang tinggi, maksudnya dia akan boleh menyebabkan seseorang tu mungkin ada depression yang teruk, kemurungan, anxiety yang teruk ataupun masalah ketagihan ke ataupun masalah pemakanan, maksudnya eating disorder. Okay? So selalunya dia datang because of benda lain. Okay? Ataupun mungkin juga datang because of contohnya self harm atau suicidal attempt. Ya, tapi bila dah ada suicidal attempt tu kadang-kadang selalu berkait dengan ada simptom depression lah juga. Okay? Jadi kita selalunya akan cuba diagnose dengan simptom macam penyakit macam kemurungan, anxiety, kita akan rule out yang itu dulu. Okay? Setelah kita berjumpa pesakit banyak kali atau baru kita akan dapat history sejarah pesakit ataupun daripada hubungan kita dengan dia, kita lihat dia, kita rawat dia, jadi kita akan nampak ciri-ciri borderline ni keluar. Okey, dari situ barulah kita akan add on diagnosis bila perlulah. Okey, dan kita akan bantu dia dari segi terapi juga. Kalau ikut statistik lah, borderline personality ni lebih kurang dalam 2% lah dalam population kita, 2% dalam population. Ada kajian yang dibuat yang mereka melihat pada populasi pesakit dalam ward. Dia tanya berapa kalau pesakit dalam ward ni berapa persen yang ada kecelaruan personality borderline ni. Okey, dan kajian mendapati ada lebih kurang 20%. Maksudnya 1/5 daripada pesakit dalam ward tu kemungkinan besar ada borderline personality. Ya. Dan mereka ni mempunyai risiko untuk cubaan untuk membunuh diri tu agak tinggi, lebih kurang macam 60 to 70%. Dan kalau kita tengok pada completed suicide, maksudnya dia bila dia attempt tu menyebabkan memang dia mati, itu diberi figure 10%. Ya. So maksudnya kategori mereka yang mempunyai kecelaruan personality borderline ni
mempunyai risiko untuk bunuh diri tu yang tinggi lah. Jadi oleh sebab tu kita kena identify ya. Kalau sebagai perawat, maksudnya kita kena identify lah yang mereka ni mempunyai borderline. Dan bila ada borderline personality ni, maksudnya kita kena usahakan untuk memberi mereka psikoterapi tu. Sebab untuk borderline ni, psikoterapi ni lebih utama lah sebenarnya. Tapi kalau mereka ada, macam saya cakap tadi, comorbid, maksudnya ada penyakit lain seperti kemurungan, anxiety. Jadi kat situ kita boleh kita boleh guna ubatan. Ya? Ubatan untuk merawat penyakit tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih doktor. Okey, berdasarkan apa yang doktor cakap tadi, selalunya pesakit BPD ni dia datang dengan penyakit yang lain. Dan saya nak tanya lah doktor, ada ke orang yang ada penyakit BPD sahaja? Dia tak ada MDD, dia tak ada bipolar, dia tak ada? Okey. Okey, sebenarnya untuk nak diagnose seseorang sebagai BPD tu sebenarnya challenging. Ya. Selalunya dia akan datang dengan simptom-simptom. Kalau kita tengok kalau dia datang dengan mood swing, kan, kalau dia datang dia kata dia punya simptom mood swing, kita punya fikiran akan fikir bipolar dulu kan. Bipolar disorder, mungkin dia kadang kemurungan, kadang-kadang dia hypomanic ke. So kita fikir simptom dia macam tu. So kita akan cuba rawat dia dari sudut macam bipolar dulu. Ya, lepas tu mungkin kalau kata dia datang masa tu simptom yang maksudnya kemurungan saja kan. Dia tengah mood swing yang murung. Jadi bila murung dia mungkin cederakan diri dia. Okay, impulsif kan. Jadi kat situ kita fikir kan, kita nampak dia ni macam pesakit depression. Ya. Lepas tu nampak dia ada this fear kan. Takut ditinggalkan ataupun ada a lot of anxiety tentang sesuatu, a lot of fear tentang sesuatu. Jadi kita mungkin kata macam anxiety, ada simptom anxiety pula. Lepas tu kadang-kadang dia ada this, kita kata paranoid ideation kan. So kita mungkin fikir macam ada simptom psikotik pula kan, ada sikit-sikit. Jadi selalunya dia akan buat kita pening. Pengalaman saya sebenarnya dia akan buat kita pening bermula. Dia ni sakit apa sebenarnya? Kita rasa kejap macam ni, kejap macam tu, kejap macam tu. Lama-lama bila kita dah rawat kan simptom depression tu, kita dah rawat yang lain tu. Lepas tu kita dapati kalau ikutkan rawatan tu patutnya dah okey lah, tapi still ada. Lepas tu mood swing dia kerap, campur dengan benda-benda lain baru keluar kan. Keluar sejarah ataupun cerita-cerita yang lain ni. Kat situ kalau dia tak ada yang lain tu, mungkin kita akan diagnose dengan borderline personality sahaja. Okay. Tetapi dari pengalaman saya selalunya ada penyakit lain yang comorbid juga dengan borderline personality ni. Tapi tak mustahil untuk datang memang borderline sahaja. Ya. Tak mustahil lah. Kalau di Malaysia ni mungkin sebab nak dapatkan rawatan tu macam susah sikit kan, orang masih ada stigma. Jadi jarang orang datang terus kata doktor saya rasa saya ada borderline personality. Selalunya kalau di luar negara bila orang dah banyak baca kan, jadi maksudnya dia dah identify, rasa-rasanya dia macam ada simptom borderline personality ni kan. Jadi di sana mungkin dia akan datang mendapatkan rawatan daripada psikologis, clinical psychologist ataupun psychiatrist spesifik untuk psikoterapi untuk borderline tersebut. Okay. Tapi kat Malaysia ni selalunya jarang-jarang lah orang datang terus kata saya borderline. Selalunya dia datang dengan depressed mood dulu, dengan suicidal attempt ke kan, dengan benda-benda tu dulu, baru kita boleh diagnose sebagai borderline. Okay, baiklah, terima kasih doktor. Okay, kita dah bercakap tentang simptom, kita dah bercakap tentang statistik. Okay, saya nak tanya doktor lagi. Contohlah, orang tu dia ada impulsive behavior. Macam dia kalau boleh nak rosakkan diri dia lah. Boleh jadi tak dia macam berlakon ada BPD, dia macam iakan semua simptom BPD, dan adakah itu satu simptom BPD? Okay, adakah complicated. Complicated kan? Maksudnya dia mengadakan simptom BPD supaya dia didiagnose dengan BPD.
Yes. Dan kemungkinan besar memang dia ada BPD. Maksudnya adakah itu salah satu simptom yang dia nak sakit banyak-banyak dekat dia? Adakah itu satu simptom BPD? Okay. Secara ringkasnya mungkin boleh lah kalau dia nak fake the symptoms kan. Maksudnya dia dah baca, lepas tu dia dia mengiyakan lah segala simptom yang ada tu. Tetapi itulah perlukan kepakaran lah. Maksudnya doktor yang merawat dia mesti lihat lah. Maksudnya simptom tu bukan kita ambil cross sectional saja. Maksudnya bila dia depan kita dia cakap macam tu. Kita kena dapatkan satu saya kata personality disorder ni bukan senang kita nak diagnose. Kali pertama kita berjumpa dengan pesakit, kita kena ambil masa. Ambil masa dan juga ambil maklumat ataupun sejarah pesakit daripada orang lain juga. Sebab personality ni maksudnya kadang-kadang dia tak nampak sangat. So orang lain yang mungkin nampak. Jadi kita akan bertanya kepada keluarga dia, kawan-kawan dia, housemate dia ke kan. Jadi kita nak confirm kan ya sama ada betul ke tak dia ada all these symptoms. Jadi kat situ kalau katalah dia fake the symptoms, kita akan dapat detect lah. Maksudnya family mungkin kata tak adalah doktor, ataupun kawan dia kata tak ada macam tu kan. Sebab keyword kat situ juga ya, kalau kita tengok DSM tu dia kata pervasive. Maksudnya dia berlaku di semua keadaan. Ya, berlaku di semua keadaan. Maksudnya di sekolah ataupun di universiti macam tu, di rumah macam tu, ya, dengan housemate kat rumah pun macam tu. Maksudnya it has to be pervasive. Jadi susah sikit lah dia nak fake it. Tapi memang ada saya pernah baca case report di mana seorang pesakit BPD ni memang dia akan cuba be in orang kata sick role. Maksudnya dia suka berada dalam keadaan dia ni sakit supaya orang jaga dia, supaya orang bagi perhatian pada dia, supaya dia tidak ditinggalkan. Dan tu berkait dengan yang nombor satu tu yang fear of abandonment tu. Okay? Sebab dia takut ditinggalkan, jadi dia akan cuba segala daya untuk supaya tidak ditinggalkan. Termasuklah berada dalam sick role tu. Maksudnya bila orang tengok dia sakit, kesiannya dia kan. Jadi dia tak orang yang menjaga dia ataupun orang di sekeliling dia kesian kan. Bila kita kesian, kita taklah tinggalkan orang tu. Jadi dia terpaksa berlakon. Bila cakap pasal ni, saya teringat seorang pesakit saya tu juga. Memang betul macam tu. Dia bila bercakap dengan dia, saya tanya dia sebab nampak dia resistant. Sebab bila kita cakap pasal terapi kan untuk personality disorder ni, terapi ni bermaksud anda perlu praktis. Anda perlu berlatih ataupun cuba ya teknik-teknik yang diajar supaya berlaku perubahan pada personality tersebut. Sebab personality ni dia dia terjadi apabila disebabkan macam contohnya didikan ataupun pengalaman ataupun environment yang kita tinggal dalam tu. Jadi benda tu akan shape kita punya personality. Ya, kita punya interaction dengan orang, benda tu semua akan shape kita punya personality. Jadi apabila kita nak mengubah ya ataupun personality kita berubah, kita perlukan latihan juga. Maksudnya kita kena identify apa yang perlu diubah dan kita kena target lah pada isu tu dan kita praktiskan teknik-teknik. Jadi pesakit saya ni dia tak nak. Dia nampak resistant. Every time datang tu kita bincang pasal ni, dia kata okey. Lepas tu dia tak buat pun. Lepas tu bila dia datang balik, still keadaan sama saja. Lama-lama saya tanya dia, kan sebenarnya dia nak baik ke tidak? Kan dia nak pulih atau tak? Lepas tu jawapan dia adalah, kalau saya pulih, saya takut nanti mak saya tak kisahkan pasal saya dah. Sebab bila dia sakit, bila dalam keadaan dia sakit, mak akan banyak bertanya kan. Kalau sebelumnya isunya dia kata mak selalu sibuk. Ya, mak ayah selalu sibuk, tak ada masa untuk dia. Jadi bila dia dalam keadaan sakit, orang bagi perhatian. Orang selalu tanya, mak selalu spend time dengan dia. Lepas tu lagi-lagi bila doktor dah cakap kata dia perlukan attention, that kind of thing kan. Jadi mak pun bagi perhatian. Dia takut kalau dia ambil rawatan, ya, ubatan ataupun ikut yang terapi tu, dia akan pulih.
bila dia akan pulih, keadaan akan jadi seperti sebelum ni, dan dia tak akan dapat perhatian tu balik. Jadi ketakutan tu menyebabkan dia mahu kekal dalam keadaan sakit tu ataupun dalam keadaan tidak sihat tu. Maksudnya consciously dia nakkan berada dalam keadaan sakit dan tidak sihat tu. Okay, baiklah. Terlalu complicated penyakit ini. Okay, kita dah berbicara tentang simptom, statistik dan beberapa kes yang menarik, dan kita pergi kepada punca. Sebelum tu, saya nak minta para hadirin untuk mengisi borang kehadiran bagi pelajar USIM. Okey, baiklah, terima kasih. Saya akan pergi kepada soalan punca. Kita ada soalan daripada saudari Ku Syazmin Nur Nabila. Doktor, BPD boleh kaitkan dengan faktor genetik atau sejarah keluarga ke? Ya, secara mudahnya ya. Mana-mana penyakit mental ni kebanyakan ada sedikitlah faktor genetik tu. Tapi bukan bermakna kalau ada genetik tu definitely you akan dapat, ataupun maksudnya kena ada faktor genetik baru dapat. Dia mempengaruhi, tetapi untuk BPD ni perlu ada faktor-faktor yang lain. Okay? Kalau daripada kajian banyak yang mengatakan bahawa parenting tu penting, ya. Parenting memainkan peranan yang penting dalam penyakit BPD ni. Ya, parenting ataupun family environment tu, family dynamics tu penting. Ya. Jadi kalau kata dalam keadaan di mana family tu either overprotective, ya, ataupun jenis yang neglect, maksudnya yang tidak tidak mengambil kira, ya, pandangan atau emosi anak tersebut, maka perkara ini boleh menyumbang ataupun menyebabkan seseorang tu cenderung untuk mendapat penyakit BPD. Okay? Dan tambahan lagi, kalau ada trauma, ya, childhood trauma, sama ada mungkin abuse ke, mungkin sexual harassment. Yes, sexual harassment ataupun sexual abuse ataupun physical abuse ataupun emotional abuse. So benda tu semua boleh, maksudnya, tapi taklah kata kena ada trauma ataupun insiden abuse untuk nak jadi BPD, sebab ada pesakit yang tak ada pun yang itu. Cuma mungkin dia ada yang lain, iaitu neglect, maksudnya tidak diberi perhatian, emosi dia tidak divalidasi, ya, dan ini boleh menyebabkan dia ada satu term dipanggil, kita ni patut, bila kita makin membesar kan, kita patut develop this, kita panggil mentalizing capacity. Maksudnya dia satu kebolehan di mana kita boleh memahami dan mentafsir perbuatan kita dan perbuatan orang lain, ya, dan kita boleh memformulasilah kenapa orang tu buat macam tu, kenapa kita buat macam tu. Maksudnya kita boleh bezakan antara apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan dengan apa yang orang fikirkan atau apa yang orang lakukan. Okay? Tapi bila dari kecil, ya, kalau kata dia punya perasaan ataupun emosi ataupun perbuatan dia tidak divalidasi oleh ibu bapa, ya, anak ni kemungkinan dia tidak develop this capacity, ya, untuk nak kita panggil mentalizing capacity ni. Jadi dia sukar untuk nak faham ataupun nak interpretasi apa yang berlaku di sekeliling dia, menyebabkan dia dapat simptom BPD ni yang kalau kita nampak dia nampak black or white, ya, dia nampak benda tu sama ada macam ni atau macam tu. Dia tak nampak yang it can be dalam grey area kan. Maksudnya orang boleh berbaik dengan kita, tapi kadang-kadang mungkin kita buat sesuatu orang boleh marah kat kita kan, tapi lepas tu berbaik semula. Bagi mereka, kalau dia baik, dia kena baik je. Kalau dia bila dia baik, dia buat sesuatu yang dia orang tak suka, maksudnya dia akan benci pula orang tu. Okay? Jadi dia kena nampak bahawa it's not always black and white saja, it can be in the middle juga. Okay?
So tu sedikit berkaitan macam mana benda ni boleh terjadilah. Maksudnya ada beberapa faktor yang memainkan peranan, bukan genetik saja, tetapi faktor family environment, faktor parenting, faktor attachment, masa daripada kecil kan attachment dia dengan caregiver ataupun orang yang menjaga dia, sama ada ibu apa atau sesiapa yang menjaga. Jadi attachment tu penting juga. Bagi tak apalah, panjang pula cerita pasal attachment. Kita simpan waktu lain. Okay, baiklah. Terima kasih doktor dan terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Okay, kita teruskan dengan macam mana kita nak merawat penyakit ni. Okay, sebelum tu saya ada baca ciapan seorang doktor ini menceritakan tentang macam mana otak kanak-kanak boleh berbeza dengan kanak-kanak yang normal berbanding kanak-kanak yang di-abandon, maksudnya ditinggalkan. Maksudnya kalau tak dibelai, tak dijaga dengan baik lah. Jadi amat penting lah untuk ibu bapa tu utamanya untuk memvalidasi segala apa yang anak tu nak. Okay, kita teruskan dengan macam mana kita nak hidup dengan kecelaruan ini. Sebab kita tahu yang kecelaruan personality ni berbeza dengan kecelaruan mood. Kalau kecelaruan mood yang saya tahu, dia boleh datang dan dia boleh pergi. Maksudnya kalau dah dirawat, dia boleh pergi dah. Okay, kita ada soalan daripada saudari Nurul Safaradina. Saya bacakan, saya clinically diagnosed with MDD and psychosis BPD. Macam mana ya doktor kalau bangun je tidur hanya fikir nak mati? Saya selalu nampak benda yang orang lain tak nampak dan semua tu sangat-sangat mengganggu saya. Okay, macam mana doktor? Okay. Terima kasih Nurul Safaradina. Okay, kat sini ada 3 benda lah, MDD, psikosis dan BPD. Jadi bila adanya penyakit 3 ni, memang dia membuatkan seseorang tu rasa macam keadaan sangat distress dan saya rasa Safaradina bila cakap bangun, asal bangun je rasa macam nak mati sebab rasa it's so overwhelming kan, tak tahu macam mana nak baik, dan lagi-lagi kalau ada psikosis kan, benda tu menyebabkan you rasa lagi takut ataupun lagi distressing sebab benda tu tak hilang. Jadi semua tu sangat mengganggu dan kalau nak dibantu kita gunakan, saya suka kalau bila kita cakap pasal rawatan ni kita tengok pada holistic approach. Kita kata bio, psycho, social dan spiritual. So 4 domain ni. Okay? Jadi bila kita cakap pasal 4 domain ni, kita jangan ambil satu domain saja. Ada orang dia bila ada, especially kalau yang nampak benda kan, dia kata ni mesti jin ke saka kan. Jadi dia fokus pada rawatan perbuatan mungkin tradisional ataupun spiritual. Dia akan pergi jumpa ustaz kan, dan selalunya kalau kata kita ada family members kan, mesti dia akan kata pergi dulu jumpa ustaz kan, ustaz ataupun memohon untuk nak hilangkan benda ni. Jadi kat situ dia tidak holistik, maksudnya dia fokus pada satu benda saja. Dan kadang-kadang mungkin ada kelebihan bila pergi ataupun kadang-kadang dah pergi tapi masih ada lagi. Okay? So maksudnya tidak lengkap. So rawatan tu lengkap kalau ada 4-4 lah. So saya cadangkan untuk Safaradina better buat 4-4 terus. So bio ni maksudnya bila you ada MDD, psikosis, maksudnya penyakit mental ni memang ada basis dari segi biologi ataupun neurobiologi ni. Maksudnya perlukan rawatan. Kalau kata dah serius sampai dapat psikosis ni, maksudnya dia dah jadi satu masalah yang sangat serius dan mungkin memerlukan rawatan. Jadi pertama, pastikan anda dapat rawatan ubatan dan rawatan ubatan ni kita kena bekerjasama dengan doktor. Sebab doktor boleh prescribe tetapi yang menerima tu kena cuba ambil. Dan kena bagi feedback. Kalau you tak suka ubat tu, bagi tahu je kat doktor. Doktor, saya tak suka ubat ni sebab dia bagi saya sakit kepala ke, dia bagi saya naik berat badan ke, apa-apa. Bagi tahu je kat doktor. Sebab kalau kita terima tapi kita tak ambil, jadi doktor tidak boleh tahu sama ada
perkara penyakit tu semakin baik ke ataupun tak respon dengan ubat ke, dan dia tak boleh dia tak boleh pergi kepada the next strategy lah. Okay, jadi kat situ kita kena bekerjasama dengan doktor. Okay, so dari sudut ubat tu bagi tahu doktor sama ada ubat ni responsive towards the medication atau tidak. Kalau tak responsif, maksudnya doktor tu akan cuba sama ada dia naikkan dos ataupun dia kena try ubat lain. Dia kena try ubat lain sebab kalau kita cakap pasal MDD dengan psikosis ni, you bayangkan otak ni penuh dengan neurotransmitter yang bila dapat penyakit ni maksudnya dia jadi imbalance, dia jadi tak seimbang. Jadi kalau kita cakap pasal psikosis ni, dia umpama kalau cakap pasal halusinasi kan, maksudnya kalau halusinasi auditory ataupun pendengaran ni, maksudnya tak ada stimulus di luar tetapi signal tu sampai ke bahagian otak. Maksudnya dia fire signal tu tapi tak ada stimulus di luar. So bila jadi macam tu, you as if dengar something ataupun kalau melihat, maksudnya signal tu fire ke bahagian belakang otak, dia bagi information dekat otak tu kata ada something kat depan. Tapi kat luar tak ada sebenarnya. Okay? Jadi ubat tu bantu untuk stabilkan balik dopamin yang dia fire tadi tu, supaya lama-lama kalau kata you nampak benda tu akan makin kurang, makin sama dan kita harapkan hilang lah. Kalau dengar maksudnya kita harapkan makin jauh dan hopefully hilang terus. Tetapi kat sini kena ada kerjasama lah antara pesakit dengan doktor. Sebab doktor tak nampak benda tu dan doktor tak dengar benda tu, tapi dia perlukan feedback daripada you. Okay, so tu part pertama lah tentang ubatan. Okay, yang kedua bab psychological, maksudnya cara kita berfikir. Cara kita berfikir tentang diri kita, cara kita berfikir tentang orang lain, dan sekeliling kita. Jadi yang ini macam kita cakap, kalau kat kes Safaradina ni maksudnya dengan ada personality disorder lagi kan, jadi memerlukan psikoterapi yang lebih intensif lah. Maksudnya mungkin you perlukan sejenis psikoterapi yang sesuai untuk BPD dan mungkin psikoterapi yang sesuai juga untuk MDD ataupun depression tersebut. Jadi kat situ berbeza kan, maksudnya teknik dia berbeza. Kemudian dari sudut sosial, bila kita nak pulih ni, sebaik-baiknya kita ada support. Kalau kita nak buat seorang-seorang memang kita akan rasa payah. So kita perlu dapatkan support. So sama ada support tu datang daripada ahli keluarga ataupun daripada kawan-kawan ke kan, tapi kita kena ada somebody, at least one person untuk support kita. Kalau tak, kita akan rasa macam susahnya nak baik. Dan yang last tu spiritual. Okay, so kalau kita rasa benda ni berkaitan dengan jin ke ataupun makhluk halus ke, tak ada masalah kalau kita nak buat ruqyah juga. Sebab ini part of kita kata holistic approach. Dan sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Ada setengah orang dia rasa ruqyah ni maksudnya memang kena jumpa ustaz kan, kena jumpa ustaz ataupun jumpa bomoh baru jadi. Tapi dia tak faham yang sebenarnya bila ustaz tu boleh baca doa tu ataupun ayat tu, tapi kalau katalah ada jin pun, jin tu mungkin lari sekejap kan, tapi lepas tu dia boleh datang balik. So jadi penting untuk kita amalkan. Bila kita amalkan, insya-Allah benda tu menjadi pendinding untuk kita mempunyai keyakinan lebih, dan sebenarnya bila kita banyakkan spiritual activity ni, sebenarnya kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita memohon pada Allah untuk sembuhkan kita. Okay? Sebagai orang Islam kita faham at the end of the day yang menyembuhkan tu Allah. Semua benda yang kita buat ni kan, biopsychosocial ni adalah usaha. Dan Allah nak kita berusaha untuk penyembuhan tu, untuk kesembuhan ya. Jadi saya harap explanation saya ni membantu Safaradina. Kalau tak clear, you boleh message lagi ya, Safara. Okey, baiklah. Terima kasih doktor dan terima kasih kepada yang bertanyakan soalan. Okey, seperti yang doktor cakap tadi, kita ada 4 aspek untuk kita bantu diri kita, iaitu bio, psycho, social dan spiritual. Dan amalan penting untuk kita pandang pendekatan ini secara holistik lah. Maksudnya kita tak jumut kepada satu bahagian sahaja. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Sebagai rakan ataupun ahli keluarga, macam mana kita nak bersama-sama dengan pesakit dalam fasa kesembuhan?
Silakan doktor. Lagi sekali, macam mana kita nak? Macam mana kita sebagai rakan ataupun ahli keluarga, kita nak tolong pesakit tu untuk sembuh. Okey, untuk BPD lah. Spesifik Ya. pada BPD. Okey. Okey. Macam kita cakap awal-awal tadi ya, kecelaruan personality borderline ni dia kompleks kan. Dia kompleks dan kalau kita lihat pada simptom dia memang yalah dia berubah kan. Sekejap macam ni, kejap macam tu. Jadi it can be confusing untuk orang yang menghidapinya. Dan untuk orang yang di sekeliling dia pun lagi confusing sebab lagilah dia tidak merasainya, lagilah dia tak faham kenapa macam ni. Okay. Jadi untuk nak bagi support ya, maksud nombor satu saya rasa kena faham apa tu. Ya. Bila ahli keluarga kita ya dapatkan rawatan ataupun kawan kita dapatkan rawatan ke, bagus juga kita tahu apa diagnosis dia. Ataupun sebagai pesakit kan, bila kita pergi jumpa doktor tu, kita tanya doktor tu. Kan? Ada doktor mungkin dia cerita, okay, you punya diagnosis gini kan. Jadi bila kita tahu diagnosis kita, jadi kita mudah ya kalau kata nak mencari informasi lain dalam internet ke kan. Jadi kita kira macam it's more guided lah. Tetapi ada juga doktor mungkin dia terlupa ke ataupun dia tak bagi tahu dengan detail kan apa kita punya penyakit tu, maka kita pun tak faham tentang penyakit kita. So nombor satu, pesakit tu kena tahu juga penyakit dia apa. Ya, maksudnya tahu pasal penyakit tu penting. Maksudnya diagnosis tu apa. Pesakit perlu tahu, ahli keluarga perlu tahu. Kalau kata you kawan rapat ke apa ke, perlu tahu juga untuk you nak memahami. Kalau tak tahu nama penyakit tu, susah nak faham. Sebab katakan dia punya simptom ialah self harm. Ya, yang kita nampak adalah self harm, cedera dekat tangan dia contohnya. Jadi adakah dia ni sebab borderline ke? Adakah dia ni sebab depression? Ya, sebab depression pun boleh juga ada simptom self harm. Ya. So kat situ kalau kita tak faham, kita akan kata macam dah lah tu. Contohnya kita nampak trigger dia adalah dia bergaduh dengan boyfriend dia contohnya kan. Bergaduh dengan boyfriend dia buat macam tu. Lepas tu you akan bagi nasihat, dah lah tu kan, tak payahlah nak cederakan diri lagi kan, carilah laki lain, ada banyak lagi laki lain kan. Kita give that kind of advice. Tapi kita tak faham yang sebenarnya self harm tu, recurrent self harm tu datang daripada penyakit borderline tadi. Maksudnya kalau kata tak ada pun isu lelaki ni pun, benda tu akan berlaku. Benda tu mungkin akan berlaku. Okay? Jadi pertama kena faham apa diagnosis ataupun penyakit tersebut, ya, tahu simptom-simptom dia. Yang kedua, kita kena find out macam mana kita nak support dia. Sebab lain penyakit mungkin lain caranya. Ya? Dan terbaik adalah sama ada kita dapatkan daripada doktor yang merawat, kan? Sebab doktor yang merawat akan lebih tahu tentang keadaan pesakit tersebut. Jadi bila dia bagi advice tu lebih spesifik kepada pesakit. Ataupun kita boleh cari juga kat internet contoh-contoh ya apa yang boleh dilakukan sebagai caregiver ataupun orang di sekeliling family of patients yang ada BPD ni kan. So dia akan bagi tips-tips kat situ. Okay, jadi perlu faham apa diagnosis ataupun tahu apa diagnosis dan kemudian kita find out macam mana kita nak support melalui doktor ataupun secara online lah kita dapatkan maklumat lain. Okay, jadi bila kita faham keadaan dan kita tahu macam mana nak support, benda tu akan membantu supaya kita memberi support yang sesuai. Yang sesuai untuk pesakit tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih doktor. Okey, ini sebagai rakan ataupun ahli keluarga, macam mana kita nak support orang yang ada penyakit ini. Yang pertama perlulah faham dan yang kedua perlulah cari sendiri macam mana kita nak support. Sebab banyak sangat ilmu tentang macam mana nak support ni. Banyak sangat dekat internet. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan persoalan daripada penonton. Daripada saudara Haziq Saufi. Doktor, macam mana nak pujuk kawan pergi appointment dengan profesional? Terima kasih. Okey. Terima kasih Haziq. Nak pujuk kawan pergi appointment ya. Okey. Yalah, susah juga nak pujuk kawan kan. Sebab kawan tu dah
Kawan tu macam, yelah basically kita bila dah dewasa ni maksudnya kita boleh buat kita punya own decision. Nak pergi, tak nak pergi kan. Okay. Tetapi kalau kita rasa kawan kita ni perlu sangat-sangat jumpa, ya, kita mungkin boleh start dengan educate lah. Maksudnya kita bagi information dekat kawan kita, kenapa kita rasa dia perlu jumpa dengan profesional. Okay? Tapi untuk nak pujuk kawan kita ni, kena cari masa yang sesuai. Kalau kata dia tengah mengamuk ke kan, dia tengah ada, kita cakap anger outburst tadi kan, bila dia ada anger outburst ni tak sesuai lah untuk kita nak cakap, kau pergi jumpa profesional sekarang kan. Memang tak sesuai. Okay, ambil masa bila dia dalam keadaan mood tenang. Sebab bila kita cakap pasal BPD tadi, ya, simptom dia, mood dia akan berubah-ubah kan. So ada waktu yang mood dia tengah tak okey sangat-sangat tu, biar dulu. Tapi masa mood tengah okey sikit tu kita approach dia. Ya, masa tu kita approach dia, kita just explain kat dia. Okay, aku rasa macam kau ni ada, nampak macam ada simptom ni. Ya, kalau kita medical student mungkin lagi senang pun nak bincang. Lepas tu and then cakap, ya, mungkin bagusnya kalau kata dapatkan khidmat profesional lah kan. So you bagi suggestion, sebab kadang-kadang bila kita kata pergi je, mungkin dia tak tahu nak ke mana, ya. So kita kena bagi cadangan lah. Maksudnya bila kita nak jumpa dia tu, kita be prepared. Kita bagi tahu kat dia, okay, counselor, macam nak jumpa counselor contohnya kan. Nak kena buat appointment macam ni. Okay, ataupun nak jumpa clinical psychologist, ya. You bagilah detail kan, forwardkanlah kat dia. Ataupun nak jumpa pakar psikiatri, so kat mana nak pergi. So kita pujuk dengan cara, ya, bagi information dan kita bagi tahu kat mana nak pergi. Okay, so kalau kawan kita boleh menerima, insyaAllah dia okey lah, dia boleh nak pergi sendiri. Okay, tetapi ada yang mungkin susah nak pergi sendiri. Okay, kalau kita buka ahli keluarga ni, rasanya susah sikit kita nak paksa, ya, kecuali kalau dalam keadaan mungkin dia tengah, katakan dia punya anger outburst tu teruk sangat, ataupun dia buat suicidal behaviour atau self harm ke, mungkin masa tu kita boleh dapatkan bantuan. Macam kalau anda tinggal di asrama, mungkin ada fellow ke kan, dapatkan bantuan fellow untuk bawa kawan ni pergi ke kecemasan. Okay? Bila bawa ke kecemasan tu, automatik dia akan di-refer pada bahagian psikiatri, ya. So dia akan dapat berjumpa dengan profesional lah kat situ. Tetapi kalau katakan dia tak adalah sampai tahap self harm behaviour atau suicidal tu, ataupun anger outburst yang teruk, ya, dan mungkin nampak simptom-simptom yang in terms of unstable self image, ya, impulsivity sikit, ya, unstable relationship, that kind of thing, ya. Kalau kita pujuk-pujuk pun tak boleh, kadang-kadang kita boleh, ya, sampaikan pada keluarga. Maksudnya kalau kita dah try jumpa kawan kita tapi dia resistant untuk nak pergi, kita boleh pergi kepada family. Ya, kalau kita kenal family dia, kita pergi kepada family lah. Sebab selalunya family ni yang boleh bawa secara paksa rela lah untuk dapatkan rawatan profesional. Okay? Kat situ, tapi kita punya tanggungjawab sebagai kawan kan, kalau kita nampak something wrong dengan kawan kita ni, bagus kita maksudnya cakna lah, kita ambil kisah dan kita bantu, ya. Sebab bila, ya, orang tu mengalami, especially kalau kecelaruan personality ni, biasanya orang tu tak perasan pun. Tak perasan. Dia rasa macam there's something wrong, tapi dia tak tahu apa benda, tapi dia tak rasa dia tu sampai tahap yang macam sakit teruk lah, ya. Jadi kat situ orang yang di sekeliling tu akan nampak yang this whole thing is macam disruptive ke, ataupun nampak macam sangat bercelaru ataupun complicated, nampak kompleks, ya. Dan mungkin kita yang boleh bagi information supaya dia faham yang sebenarnya macam ni dan ada cara untuk nak dapatkan bantuan. Okay, baiklah. Terima kasih doktor, terima kasih yang bertanyakan soalan. Okay, kita ada soalan seterusnya daripada saudari Nur Ashikin Rahim. Attachment is one of the most important issue in BPD. Kalau ada masa, doktor sharekan. Okay, silakan doktor. Okay. Ada masa lagi. Attachment ni panjang juga ceritanya, tapi basically attachment ni dia berlaku dalam masa 2 tahun pertama lah, usually.
2 tahun pertama kita dilahirkan. So masa tu sebagai bayi kita akan start having macam attachment dengan orang yang menjaga kita, caregiver kita. Jadi caregiver kita ni sama ada kita punya parents ataupun tak kisahlah kalau kata yang menjaga kita tu adalah tok kita ke ataupun pegawai ke siapa kan. Maksudnya orang yang menjaga kita. Jadi bila attachment ni attachment ni maksudnya apabila bayi tu baby dalam masa kecil tu kan dia tak boleh nak bercakap kan. Jadi dia akan menangis untuk dapatkan perhatian, untuk dapatkan sesuatu. Jadi bila caregiver tu responsif pada baby tu, maksudnya baby tu akan build attachment dan dia akan build this kita panggil secure attachment. Maksudnya dia tahu bila dia nangis, bila dia perlukan sesuatu akan ada orang datang. Jadi bila ada secure attachment ni dia akan membantu individu tersebut untuk build in the future, maksudnya in the future dia akan build a trusting relationship. Dia mudah untuk nak build trust dengan orang. Okay? Tapi sekiranya masa dia kecil tu dia ada kita panggil insecure attachment di mana macam bila dia katakan dia menangis untuk sesuatu tak ada orang yang sambut. Tak ada orang yang sambut dan ataupun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi because of macam tu dia akan maksudnya bila dia makin membesar tu dia akan have this difficulty untuk build attachment ataupun build relationship dengan orang. Maksudnya dia susah untuk nak trust other people. Dan attachment ni kalau ikut kajian untuk yang BPD ni pun mereka mengatakan bahawa mereka yang mempunyai BPD ni kadang-kadang bila dia lihat balik ada isu in terms of attachment ni. Maksudnya dia mungkin ada insecure attachment ataupun disorganized attachment. Maksudnya sometimes ada baby yang mungkin terus dineglect oleh caregiver dia. Maksudnya dia nangis ke, dia berak ke, tak ada orang tengok dia. Okay? So kat situ dia akan develop kita cakap pasal baby ni kan, maksudnya dia tak boleh nak bercakap, dia tak boleh nak bercerita, dia tak boleh berfikir lagi kan. Tapi maksudnya walaupun tak boleh nak bercakap atau tak boleh nak berfikir, tapi somehow dia dah imprint dekat dalam brain dia bahawa dia tak boleh depend on others. So kat situ dia apa yang berlaku masa kita kecil tu kadang-kadang dia ada impact pada cara kita build relationship bila kita dah besar. Jadi sebab tu attachment ni is one of the important thing juga dalam borderline personality ni. So tadi kita cakap kan faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada penyakit BPD ni termasuklah parenting tadi, family environment kan. Jadi benda ni berkaitan jugalah dengan attachment tu. Okay, harap clear kat situ. Terima kasih doktor dan terima kasih yang bertanyakan soalan. Okay, baiklah, kita dah di penghujung rancangan. Sungguh menarik perbincangan kita pada hari ini. Okay, sebagai akhirnya saya nak minta doktor beri sepatah dua kata dengan topik kita, tentang topik kita pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Afifah dan tim kerana mengetengahkan isu borderline personality disorder. Kecelaruan personality ni penting juga untuk tahu bahawa wujudnya, nombor satu, wujudnya penyakit macam ni, dan yang kedua memahami bahawa ada bantuan untuk mereka yang mengalami simptom-simptom tadilah yang kita bincangkan tersebut. Kalau saya boleh tambah sikit lah sebagai penutup ni, kalau ikut research ataupun kajian mereka pengkaji-pengkaji mereka mendapati borderline ni kalau ikutkan dia tak respon dengan ubat sebenarnya, maksudnya tak memerlukan ubat kecuali kalau dia ada penyakit lain macam depression tadi dengan anxiety, dia lebih kepada psikoterapi. Tetapi kajian juga mendapati bahawa semakin seseorang tu, individu tu semakin dewasa,
ya, simptom tu slowly akan berkurang. Ya. Ada kajian yang mengatakan ya, after 5 to 10 years ya, 50% macam akan show some improvement lah, maksudnya dengan disebabkan oleh kematangan ya. Kematangan dan maksudnya bila dia self reflect balik, dia perbetulkanlah dari segi personality dia kan, mana-mana tu, jadi benda tu akan dia, maksudnya dia boleh ada sedikit kesembuhan secara spontan lah. Tapi bukanlah maksudnya dia tak buat apa-apa ya. Maksudnya dia mungkin melakukan ataupun mendapatkan self help lah, dan benda tu akan membantu supaya dia mengubah ya kesedaran personality dia tersebut, dan benda ni boleh berlaku. Jadi kalau ada yang mempunyai simptom penyakit BPD ni, baguslah dapatkan assessment dengan profesional dan cuba dapatkan rawatan awal ya, sebab macam saya cakap tadi, rawatan untuk BPD ni mainly adalah terapi. Dan kalau anda boleh dapatkan terapi awal, insya-Allah ya, lebih mudahlah dan lebih cepat untuk pulih. Insya-Allah. Terima kasih doktor. Hadirin penonton sekalian, terima kasih saya ucapkan kerana sudi hadir mendengar perkongsian daripada doktor hari ini. Dan saya minta maaf andai ada terlanjur kata bicara sepanjang menjadi moderator anda pada malam ini. Okey, baiklah, kita akhiri live kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.